Biarlah hidup kami boleh terus semakin hari diubah oleh Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. 好让我们的生活可以每一天更像主耶稣基督。 Dan oleh sebab itu biarlah kami boleh menundukkan diri kami. 之所以我们要谦卑我们自己， Kami mau mendengarkan akan firman-Mu. 我们要听你的话语。 Kiranya Tuhan sendiri yang boleh berfirman kepada kami pribadi lepas pribadi. 求上帝对我们每一位说话， Tolong setiap kami ya Tuhan. 求你帮助我们每一位， Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun yang menerjemahkan. 求你恩待我们两位你的仆人，在传讲你的话语的，或者是翻译的， Maupun setiap kami yang mendengarkan. 也是我们每一位在听你的道的。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢上帝， Dalam nama Tuhan Yesus kami 奉靠 berdoa. 耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara 弟兄姐 sekalian. 妹，请坐。 Malam ini kita akan berbicara mengenai satu tema sehati dan sejiwa. 今天晚上我们要讲的题目是同心一意， Satu tema yang sangat menarik untuk kita boleh renungkan bersama-sama. 一个非常有意思的题目。 Apakah di antara kita yang duduk di sini kita merupakan rekan sekerja, saudara seiman yang sehati sejiwa? 是不是在我们每一位当中，我们都是同心一意的同工呢？ Nah, jikalau kita memperhatikan satu gambar ini, 如果我们再看这个图画， ini adalah satu gambar teamwork, satu tim kerja. 这是一个团队合作的一个图画。 Bagaimana menurut Bapak Ibu Saudara-saudara yang pada waktu kita melihat gambar di layar ini? 当弟兄姐妹在看这图画的时候，有什么想法呢？ Mungkin kita melihatnya agak ketawa gitu ya. 可能我们觉得它很有趣， Kita merasa ini terlihat sangat lucu sekali gambar ini. 或者我们觉得它的这图画很好笑。 Tetapi dalam realitas dan kehidupan kita, 但是在我们的现实生活当中， seringkali kita di dalam tim kerja itu seringkali tidak connect satu dengan yang lainnya. 在我们团队合作当中，很长时间都有发生矛盾。 Apa yang menjadi harapan daripada tim kerja itu ternyata tidak tercapai. 团队合作所希望的都不能达成， Semuanya tidak berjalan dengan mulus. 一切都不能顺利的进行， Bisa terjadi banyak kesalahpahaman 会发生很多的误会， atau bisa banyak terjadi banyaknya begitu kepentingan-kepentingan. 或者还有许多其他方面的问题发生。 Nah, itu kalau kehidupan kita di dalam dunia kerja. 如果这是在我们生活工作， Tetapi kita pun juga tidak bisa memungkiri bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam bergereja, 有可能也在我们教会生活教会里边， terkadang kita juga menemukan bahwa seringkali di dalam tim kerja kita, kadang kita tidak connect. 有很多时常在团队合作里，我们也经常不连接， Ada miskomunikasi, 有误会， ada kesalahpahaman, 有误会。 ada hal-hal yang mungkin apa yang disampaikan tidak dimengerti maksudnya. 或者我们想表达的东西，他们都不明白， Sehingga apa yang dikerjakan oleh pengurus-pengurus atau gereja 所以当同工们要做事后的时候， tidak mencapai sasaran. 都不达到目标， Bahkan mungkin di dalam antar pengurus dengan pengurus yang lainnya, 或者同工与同工之间， antara komisi dengan satu komisi yang 团 lainnya, 契与团契之 atau 间， subbidang dengan subbidang yang 或者 lainnya, 各个部门， ketika mencoba bersama-sama berkolaborasi untuk melakukan satu pelayanan pekerjaan Tuhan yang 当 begitu 他们 besar, 要合作侍奉上帝的时候， bisa saja terjadi hal-hal yang tidak connect satu dengan yang lainnya. 有时候会发生一些误会。 Nah, ketika kita melihat kondisi yang sedemikian rupa, 当我们看到这种情况的时候， bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen, khususnya anak-anak Tuhan? 我们作为上帝的儿女，我们应该如何的去面 Nah, 对 apakah 它呢？ kita hanya berdiam diri saja, 可能我们只是站在那里看， atau kita tetap menganggap bahwa diri kita itu jauh lebih penting daripada orang lain? 或者我们认为我们比其他人更重要，
Urusan kita lebih utama daripada urusan orang lain. 我们的事比别人的事更重要。 Komisi saya atau subbidang saya lebih penting daripada komisi atau subbidang yang 我的 lain. 团契、我的部门比其他的部门更重要。 Atau kita mengambil satu sikap untuk rela merendahkan diri kita untuk mendahulukan kepentingan orang lain. 或者我们愿意谦卑来先做别人的事。 Nah, saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan belajar untuk merenungkan bagaimana kita bersikap sehati sejiwa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. 弟兄姐妹，今天晚上我们要来学习，在我们基督徒生活当中，我们应该要如何的同心一意的去。 Nah, kita akan belajar melalui kehidupan Rasul Paulus. 我们从保罗使徒的生活上学习。 Mari sama-sama kita membuka dari bagian firman Tuhan, 我们打开圣经， yaitu Filipi pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-30. 腓立比书第2章19节到30节。 Saya akan membacakan ayat yang ke-19 sampai 24 dalam bahasa Indonesia, kemudian ayat 25 sampai 30 dalam bahasa Mandarin. 19节到24节我们用印尼语来读，然后25节到30节我们用中文来读。 Saya akan membacakan bagian ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan yang baru, terjemahan kedua. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku karena kabar tentang kamu. Karena tidak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharapkan untuk kukirimkan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. 25节，然而我想必须打发以巴弗提到你们那里去。他是我的兄弟，与我一同做工，一同当兵，是你们所差遣的，也是供给我需用的。他很想念你们众人，并且极其难过，因为你们听见他病了。他实在是病了，几乎要死。然而神连续他，不但连续他，也连续我，免得我忧伤加忧。所以我越发急速打发他去，叫你们再见他就可以喜乐，我也可以少些忧愁。故此，你们要在主里欢欢乐乐地接待他，而且要尊重这样的人，因为他为做基督的功夫，几乎至死，不顾性命，要铺足你们供给我的不及之处。 Saudara, surat dari Paulus kepada jemaat Filipi dapat dikatakan sebagai surat dari penjara. 弟兄姐妹，保罗的信给腓立比教会的，可以被说成是在监狱里的信。 Karena ketika Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Filipi, dia berada di dalam penjara dan kemungkinan dia ada di penjara di kota Roma. 因为当他写这信给腓立比教会的时候，很有可能他还在罗马的监狱里。 Nah, ketika Paulus berada di dalam penjara, tentu dia sangat membutuhkan orang-orang yang bisa mendampingi dia. 当然，当他在监狱里的时候，他多么的渴望有人可以陪伴他。 Paulus mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu. 他有很多的需要， Dia juga mendapatkan bagaimana informasi-informasi yang datang kepada dia 他也得到一些从外边来的消息， mengenai jemaat-jemaat yang dia layani. 关于他那些他服侍的教会。 Sehingga ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara, 所以，当保罗在监狱里的时候， dia menuliskan cukup banyak kepada beberapa jemaat. 他写了很多封信给他教会， Baik itu kepada jemaat di Filipi, 在腓立比的教会， jemaat di Kolose, 在哥罗西的教会， jemaat di Efesus, 在以弗所的教会， dan juga surat pribadi kepada Filemon. 也是他自己给腓利门的 Ini 信。 Paulus tuliskan itu secara pribadi kepada Filemon. 保罗亲自写信给腓利门， Maka kita sangat memahami bahwa ketika Paulus berada di dalam penjara, 所以我们要了解，当保罗在监狱里的时候， tentu dia sangat kesepian. 当然他很寂寞， Maka
dia membutuhkan rekan-rekan yang bisa memahami dia. 所以他很需要那些可以理解他的同工， Rekan-rekan yang bisa mendampingi 那 dia, 些可以陪伴他的同工， yang boleh mencukupi apa yang dia butuhkan. 可以满足他需要的同工。 Dia membutuhkan alat tulis untuk menulis di perkamen, 他需要一些笔来写信， mungkin juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang lain. 可能也有很多其他的需要。 Maka salah satu orang yang setia mendampingi dia adalah Timotius. 所以有一个非常忠心陪伴他的就是提摩太。 Timotius adalah orang yang sejak dari muda mengikuti Paulus. 提摩太从年轻都跟着保罗。 Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, 如果我们在读《使徒行传》的第16章， Timotius sudah mengikuti di dalam pelayanan Paulus, di dalam pelayanan misi yang kedua dan ketiga. 提摩太已经跟随保罗侍奉在他的第2和第3的宣教旅程。 Kemanapun Paulus pergi melayani, Timotius selalu mendampingi. 不管保罗去到哪里，提摩太都跟着他。 Maka ketika kita membaca surat-surat Paulus, 所以当我们在读保罗的信的时候， di awal surat itu 从信的开头 selalu ada nama Timotius. 一定有提摩太的名字， Karena dia adalah rekan kerja Paulus yang begitu setia mendampingi dia. 因为他是保罗多么忠心的同工。 Bahkan sekalipun Paulus berada di penjara, 所以虽然保罗在监狱里， Timotius setia mengikuti Paulus. 提摩太忠心的跟着保罗。 Namun dengan demikian, 但是因为如此， ketika Paulus mendengarkan berita mengenai kondisi dan keadaan jemaat di Filipi, 当保罗听到消息关于腓立比教会的时候， maka Paulus tahu bahwa ini adalah satu kebutuhan yang sangat mendesak yang dibutuhkan oleh jemaat 所以 Filipi. 保罗知道腓立比教会有一个很急的需要。 Nah, apa yang terjadi dengan jemaat di Filipi pada saat itu? 在腓立比教会发生了什么呢？ Ternyata jemaat Filipi sedang menghadapi sebuah ancaman mengenai keharmonisan di antara mereka. 原来腓立比教会正在面对不合一。 Paulus menyebutkan bahwa jemaat di Filipi itu adalah jemaat yang sangat baik sekali. 保罗已经说了，腓立比教会是一个多么好的教会。 Paulus mengasihi jemaat Filipi Paulus- lebih daripada jemaat-jemaat yang 保 lain. 罗多么的爱腓立比教会，比其他的教会。 Kita dapat membacanya di dalam seluruh surat Paulus di dalam surat Filipi ini dengan begitu kentalnya dia menyebutkan jemaat Filipi itu sebagai saudara. 我们可以看到保罗在腓立比书里，他称呼腓立比教会，他叫他们都是我的兄弟。 Jemaat Filipi adalah jemaat yang setia dan tekun. 腓立比教会是一个多么的很亲切，还有很爱。 Jemaat Filipi adalah jemaat yang sederhana hidupnya tetapi begitu rajin memberikan persembahan. 他们的生活很简单，但是他们也很有给奉献，很努力的去给奉献。 Bahkan mereka mengumpulkan sedemikian banyak dana untuk membantu saudara-saudara mereka yang ada di Yerusalem. 然后他们聚集了很多钱，就为了帮助他们在耶路撒冷的弟兄姐妹。 Tetapi ketika ketaatan mereka, 但是当他们的顺服， justru mereka melakukan itu tanpa dengan ucapan syukur dan sukacita. 他们的顺服没有以感恩的心。 Dan kita bisa membaca di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16 di mana mereka itu bersungut-sungut dan berbantah-bantah. 我们可以看到在14节还有16节，他们发怨言，还有起争论。 Dan kalau kita membaca di dalam Filipi pasal yang ke-4, maka di situ ada sebuah perselisihan antara Yudia dengan Sintike. 如果我们读到第4章第2节，有优哀爹和寻都基的矛盾， Maka Paulus tidak berdiam diri. 所以保罗没有安静在那里。 Maka apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? 所以保罗要做什么呢？ Dia berada di penjara. 他在监狱里， Dia tidak mungkin akan pergi ke Filipi. 他不可能去腓立比， Maka dia mengutus Timotius 所以他派提摩太 untuk melayani jemaat yang ada di Filipi. 去服侍腓立比教会。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 弟兄姐妹，
Ketika kita melihat di dalam kondisi seperti ini, 当我们看到这种的情况的时候， ini adalah sebuah pilihan yang memang tidak mudah bagi Paulus maupun Timotius. 这是一个多么不简单的选择。 Karena Paulus juga punya hak untuk menentukan pilihan dia. 因为保罗也有权利来决定他的选择。 Paulus bisa menahan Timotius untuk tidak pergi. 保罗可以不要让提摩太去腓立比， Timotius juga punya hak untuk tidak pergi ke Filipi, tetapi dia mau melayani Paulus. 提摩太也有权利不要去腓立比，他要待在保罗的身边。 Tetapi Paulus tahu apa yang sungguh-sungguh sangat dibutuhkan oleh jemaat di Filipi itu. 但是保罗知道腓立比教会真正要需要什么， Dia merelakan Timotius untuk pergi ke sana. 他牺牲提摩太去那里。 Nah, mengapa Paulus bisa bersikap dengan demikian rupa? 为什么保罗会这么做呢？ Jawabannya adalah 答案是 bahwa Paulus itu telah melihat dan mengalami teladan daripada Tuhan Yesus sendiri. 因为保罗亲自看见并感受到耶稣基督作为他的榜样。 Ini ditulis oleh Paulus dengan sangat jelas di dalam pasal 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. 在这里的腓立比的第2章第6到第11节，保罗很清楚的写道， Paulus menggambarkan bagaimana keindahan daripada kehadiran Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. 在这里保罗写多么的上帝耶稣基督来到这世上， Mengambil rupa seorang hamba, 道成肉身，变成仆人， bahkan rela mati di kayu salib. 愿意在十字架上被 Padahal 钉 Tuhan 十字 Yesus 架上。 adalah raja di atas segala raja, 其实他是万王之王， Tuhan di atas segala Tuhan. 他是万主之主， Dia berhak untuk tidak datang dan hadir di dalam 他 dunia 有 ini. 权利不要来到这世上。 Tetapi Yesus Kristus memberikan suatu contoh teladan yang begitu indah. 但是耶稣基督给了我们多么美好的榜 Dia 样， taat kepada rencana Bapa. 他顺服圣父的旨意。 Yesus Kristus melihat rencana Bapa yang begitu besar dan dia taat. 耶稣基督看圣父的旨意是多么的伟大， Taat 所 sampai 以 mati 他 di atas 顺 kayu salib. 服至死在十字架上。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 耶稣弟兄姐妹， pada dasarnya kita adalah orang-orang yang ingin diakui. 基本上我们都是想被承认的人， Kita adalah orang-orang yang sebenarnya mau diterima dengan baik. 我们其实多么的想被接受。 Kita adalah orang-orang yang ingin sekali menerima sebuah apresiasi daripada orang lain. 我们都多么想被别人称赞。 Nah, untuk mencapai hal-hal tersebut, 为了达到这些， seringkali banyak orang yang berusaha untuk mewujudkannya itu dengan berbagai macam cara. 很多人都设法的、努力的去把它实现。 Demikian juga dalam hal kerohanian. 也在我们的属灵生活也是这样。 Kita berusaha untuk menutupi diri kita. 我们努力的在遮住我们自己， Kita tidak mau dianggap lemah. 我们不要被看为软弱， Maka kita ingin dilihat kita rajin berdoa, 所以我们勤恳的去祷告， kita rajin pelayanan, 我们去侍奉， kita rajin beribadah. 我们去教会。 Ada banyak hal yang kita lakukan semuanya itu, 其实我们做了很多事， yang pada dasarnya kita ingin diakui. 但是基本上我们是因为要被承认。 Nah, inilah yang dilakukan Paulus sebelum dia bertobat. 这就是保罗还没悔改之前所做的。 Dia ingin membanggakan dirinya sendiri. 他想把他自己骄傲， Dia ingin dianggap penting. 他想要被认为他很重 Dia 要， ingin dianggap mempunyai jasa yang besar. 他也想被认为他有功劳。 Nah, ketika semuanya itu dia kumpulkan 当这一切他都聚集在一起的时候， atas semua jasanya, kesalehannya, kesetiaannya, pelayanannya, 一切他的虔诚、他的忠诚、他的侍奉， semuanya itu hanya untuk membandingkan bahwa dirinya lebih baik daripada orang 一切 lain. 都是为了跟别人比较。 Maka sesungguhnya Tuhan itu tidak tertarik kepada orang yang demikian. 所以其实上帝不会看这些人的。 Seorang yang rendah hati itu adalah seorang yang
tidak lagi menghitung-hitung prestasinya. 一个谦卑的人，他不会再计算他的功劳。 Nah, jemaat di Filipi 在腓立比教会， adalah satu jemaat yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh sistem nilai di dalam masyarakat kota Filipi. 腓立比教会很有可能是被腓立比社会的价值体系所影响。 Di mana sistem nilai masyarakat di sana itu sangat mengutamakan mengenai kepentingan diri sendiri. 他们的价值体系是只顾自己。 Nah, kalau kita memperhatikan di dalam seluruh surat Filipi ini, 那我们看这腓立比书的sistem nilai itu adalah mengenai kehormatan yang besar. 价值体系是一个多么伟大的， Tetapi di sisi yang lain ada sebuah penghinaan juga yang besar. 但在另一边也是多么的被贬低。 Maka mereka berusaha mengejar yang namanya sebuah kehormatan yang besar itu. 所以他们多么的去努力去追求那个， Dan mereka mencoba menghapus atau menghindari yang namanya sebuah kehinaan. 然后他们努力的去避免那个贬低。 Maka di dalam pasal yang kedua di bagian awal, 所以在第2章的开头， Paulus mengatakan dengan sangat kritis kepada jemaat di Filipi. 保罗多么的认真的跟腓立比教会 Dia 说， mengatakan hendaklah kamu sehati sepikir 保罗说你们应当意义相同， dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, 你们要有爱心相同，有一样的心思， tanpa mencari tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. 不可贪图虚浮的荣耀。 Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 反而要存心谦卑，各个人看别人比自己强。 Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, 个人不要单顾自己的事， tetapi kepentingan orang lain juga. 也要顾别人的事。 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 你们当以基督耶稣的心为心。 Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, 弟兄姐妹， ketika Paulus berbicara kepada jemaat Filipi mengenai hal ini, 当保罗对腓立比教会说这件事的时候， Paulus berusaha memberikan contoh teladan atas dirinya sendiri. 保罗多么努力的给他们看他的榜样， Karena dia juga telah belajar melihat apa yang telah dilakukan Yesus Kristus. 因为他也学习看基督耶稣所做的。 Nah, pertanyaannya adalah, 问题是， adakah kita menemukan sebuah keindahan orang-orang Kristen yang hidupnya mengikuti teladan Kristus? 我们是否在基督徒效法基督的生活里能找到美意呢？ Paulus mencoba memberikan teladan hidupnya. 保罗在给他们看他的榜样， Maka dia memberikan 2 contoh teladan lagi kepada jemaat Filipi, 所以保罗又举了2个例子， yaitu Timotius dan Epaphroditus. 就是提摩太和以巴弗。 Nah, Timotius yang tadi saya sebutkan, beliau adalah orang yang sangat muda. 提摩太刚刚我们说到他是多么年轻， Tetapi Timotius ini adalah rekan kerja yang setia dan dapat dipercaya oleh Paulus. 但提摩太也是一个多么忠心的同工。 Maka Timotius ini adalah seorang yang memikirkan satu kepentingan orang lain demi Kristus, karena dia juga telah belajar meneladani, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Paulus. 提摩太为了基督去顾别人的事， Timotius juga memiliki kesetiaan yang teruji. 他的忠心也经过考验的。 Mencari kepentingan diri sendiri bagi Timotius itu adalah hak yang bisa dia lakukan. 顾自己的事其实是提摩太的权利， Dia bisa saja meninggalkan Paulus yang dipenjara. 他可以离开保罗， Dia bisa melakukan pelayanan yang lainnya. 他可以去别的侍奉。 Tetapi ketika Paulus mengatakan sehati sepikir, 但保罗在说同心同意的时候， ini mau menunjukkan bahwa hatinya Paulus dengan Timotius itu 这表示保罗和提摩太的心， mempunyai kesamaan jiwa, 他们的心是一同一意的， yang hidupnya selaras dengan apa yang Tuhan mau. 他们的生活是
按照和上帝的旨意一致的。 Timotius tidak mau terpengaruh atas sistem nilai daripada dunia ini 提摩太不要被这世界的价值观所 yang 影 begitu 响， egoistik, 你这么多么的自私， yang bisa masuk di dalam toksik kehidupan, 可以使生活变得不健康。 sehingga kita bisa melihat bagaimana Timotius yang masih muda ini dia mengikuti apa yang menjadi arahan Paulus. 所以我们可以看到，多么年轻的提摩太可以跟着保罗生活。 Timotius punya kepentingan diri sendiri. 提摩太他有他自己的事， Timotius bisa mengabaikan kepentingan orang lain, 提摩太可以忽略别人的事， tetapi Timotius melihat bahwa kepentingan dirinya itu 但是提摩太看到他的事 tidak bisa dibandingkan dengan kepentingan Kristus. 不能比基督的事， Maka dia bersedia untuk pergi melayani jemaat yang ada di 所以 Filipi. 他多么的忠心的去服侍教会。 Karena kepentingan Kristus itu jauh lebih besar daripada kepentingan dirinya sendiri. 因为基督的事比他自己的事多么的重要， Maka Timotius ini berusaha, dia belajar taat dan tunduk. 所以提摩太学习顺服， Dan Timotius menjadi utusan yang tepat bagi jemaat di Filipi. 提摩太就成为最佳的人选 Dan 去 Paulus 腓立比。 tidak menahan Timotius itu untuk bagi dirinya sendiri. 然后保罗也没有把提摩太留在他的身边。 Paulus percaya bahwa kehadiran Timotius menjadi representasi daripada Paulus. 保罗知道提摩太在腓立比教会的存在是代表着保罗。 Dan tokoh yang kedua yaitu Epaphroditus 然后第二个的就是以巴弗， adalah satu rekan kerja yang begitu rela berkorban 是一个多么愿意牺牲的同工， dan rela menanggung bahaya. 他愿意冒险。 Epaphroditus memang jarang sekali disebut di dalam surat-surat Paulus. 以巴弗很少在保罗的信里被提到， Tetapi nama dia disebutkan karena punya keunikan. 但是他的名字被提到，因为他有个特点， Dia adalah jemaat di Filipi. 他是腓立比的教会， Ada kemungkinan dia adalah orang yang sangat luar biasa. 有可能他是一个多么伟大的人。 Epaphroditus diutus oleh jemaat Filipi untuk mendampingi Paulus di penjara di Roma. 以巴弗被腓立比教会派来罗马陪着保罗， Dari Filipi menuju ke Roma kira-kira perjalanannya lebih daripada 1000 mil. 从腓立比到罗马大概有1000米， Ini adalah satu perjalanan yang tidak mudah. 这是一个多么不容易的路程。 Tetapi Epaphroditus adalah seorang yang berhasil menuntaskan pekerjaan Kristus dengan baik. 但是以巴弗完成了他的工作， Dia berusaha menjadi orang yang tidak mengecewakan kepercayaan orang lain. 他努力的不让别人失望， Dia tidak mau mengecewakan jemaat Filipi yang telah mempercayakan dirinya untuk melayani Paulus. 他也努力的不让腓立比教会感到失望。 Tetapi di tengah-tengah pelayanan dia, 但是在他侍奉路程当中， Epaphroditus dicatat bahwa dia mengalami sakit. 在这里记载以巴弗生病了， Sakit yang parah yang kita tidak tahu sakit apa. 病得很重，我们不知道他他 Sehingga 生什么病， disebutkan nyaris mati. 所以他差点没命。 Maka Paulus pun juga rindu supaya Epaphroditus itu pulang kembali ke Filipi. 所以保罗也多么想把以巴弗送回腓立比教会。 Dia percaya bahwa kehadiran Epaphroditus ketika berada kembali di Filipi 他相信，当以巴弗回到腓立比教会的时候， itu juga menjadi sebuah sukacita bagi jemaat di Filipi. 那也是腓立比教会的喜乐。 Oleh sebab itu, Paulus menyebutkan Epaphroditus itu sebagai saudara, rekan sekerja, rekan seperjuangan. 之所以以巴弗被称为弟兄、同工、战友， Paulus menyebutkan Epaphroditus sebagai saudara itu untuk menunjukkan kesamaan dirinya dengan dia di dalam Kristus. 保罗称以巴弗成为弟兄，是因为是指出他与以巴弗是平等的。 Nah, sebagai rekan sekerja, 作为同工， Epaphroditus adalah orang yang melayani dengan aktif. 以巴弗是一个积极的去侍奉， Sebagai rekan seperjuangan, 是他的
侍奉里的战友。 Paulus mau menggambarkan bahwa Epaphroditus itu adalah orang yang mempunyai dedikasi yang tinggi. 保罗想描述这以法弗是一个多么要奉献牺牲的人， Orang yang siap mengambil risiko, bahkan Hai. mengorbankan dirinya di dalam pelayanan. 他愿意冒险牺牲来侍奉。 Paulus mau menggambarkan bahwa Epaphroditus itu seperti tentara yang berjuang demi Kristus. 保罗描述以巴弗，他就像那些在战争里的军队。 Dan bahkan ketika Paulus mengutus Epaphroditus kembali ke Filipi, 所以当保罗派回以巴弗到腓立比的时 Paulus 候， meminta kepada jemaat Filipi supaya mereka menghormati Epaphroditus. 保罗要腓立比教会来尊敬以巴弗， Karena Epaphroditus adalah orang yang begitu rela berkorban. 因为以巴弗是一个多么愿意牺牲的人。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, 弟兄姐妹， dari dua contoh teladan yang dipaparkan oleh Paulus kepada kita, 从这保罗举的例子， Timotius dan Epaphroditus, 提摩太和以巴弗， seharusnya kita pun bisa melakukan satu kehidupan yang lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. 其实我们也应该可以先顾别人的事，再顾自己的事。 Memang sangat tidak mudah. 其实这不简单，不容易。 Karena ketika kita merendahkan diri di hadapan orang yang terpandang, 如果我们在有杰出的人面前 itu 低 bukan 下 hal 头， sulit. 那是很简单的。 Tetapi ketika kita merendahkan diri di hadapan orang yang rendah, 但是当我们在地位低的人面前谦卑的时候， itulah kerendahan hati yang sesungguhnya. 那才是真正的谦卑。 Maka jalan yang terbaik ketika kita ingin menjadi pribadi yang mempunyai kerendahan hati, 所以在开始，当我们要成为一个谦卑的人的时候， mari kita mengakui kelebihan-kelebihan orang lain. 我们要去承认别人的优点， Dan kita juga mengapresiasinya dengan tulus. 我们也要真心的去称赞他。 Banyak orang yang haus akan pujian, 很多人都渴慕称赞， tetapi hanya sedikit orang yang mampu menerimanya dan tetap rendah hati. 但很少人可以去承受那称赞，并且一直的谦卑。 Bagaimana dengan hati kita hari ini? 今天我们的心态如何呢？ Apakah di antara kita mempunyai friksi-friksi atau seringkali ketidakharmonisan di dalamnya? 是不是在我们生活当中经常有一些的不合一呢？ Jangan-jangan kita adalah orang-orang yang seringkali mengkritik, dan mengkritik. 可能我们遇到人很经常的在说我们， Orang yang seringkali mengkritik, ada kemungkinan dia adalah orang yang banyak mengalami kepahitan di dalam 有可 hidupnya. 能那些经常批评我们的人，他是可能经历了很多苦毒。 Nah, Mother Teresa dia mengatakan satu quote begini. 特蕾莎修女有说了一段话： If you judge people, you have no time to love them. 若你去论断别人，你就没时间去爱他们。 Jikalau kita sering atau menghakimi orang-orang, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tidak mempunyai waktu untuk mengasihi 若 mereka. 我们经常着去论断别人，那么我们就没有时间的再去爱别人。 Jikalau pada hari ini kita mempunyai amarah, 如果今天我们有愤怒， kita masih menyimpan dendam, 我们还在记仇， kita mempunyai 我 kekecewaan-kekecewaan, 们有些绝望， kita mempunyai kepahitan-kepahitan dengan orang lain, 我们对别人有苦毒， kita mempunyai iri hati terhadap orang lain, 我们对别人嫉妒， maka sangat sulit bagi kita untuk mengasihi siapapun yang kita temui. 那么我们很难的去爱我们所见的人。 Maka ini tepat seperti apa yang Tuhan Yesus katakan 这就是像耶稣所说的， di dalam Lukas pasal yang ke-6. 在路加福音第6章。 Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? 如果你去爱那个爱你的人，你有什么酬谢呢？ Karena orang berdosa pun juga melakukan demikian. 因为罪人也爱那个人。 Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apakah jasamu? 你们若善待那善待你们的人，有 Karena 什么 orang-orang 可 yang 酬谢 berdosa 的呢？ pun berbuat 因 demikian. 为罪人也是这样行。 Oleh sebab itu mari kita belajar. 之所以我们要学习， Biarlah orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang selalu melihat
bahwa orang-orang yang di sekelilingnya itu adalah orang-orang yang hebat yang hadir untuk memperlengkapi dirinya. 谦卑的人看待他身边的人比他自己强，他们的存在是为了成全他自己。 Nah, saya mau men-sharingkan mengenai sebuah pelayanan kami ketika 我想分 kami melakukan pelayanan di Singkawang. 我想分享我们在山口洋的一个侍奉， Ini adalah sebuah pelayanan yang tidak mudah. 这是一个不容易的侍奉。 Kami harus mengatur tim dengan begitu rupa. 我们要安排团队， Ini adalah sebuah rombongan yang cukup banyak yang harus pergi ke sana. 这是一个多么多人、一个多么大的团队要去到那里， Yang perlu diatur segala sesuatunya. 必须一切都要必须安排好。 Dibuat satu grup untuk komunikasi biar lebih mudah. 一个团队作为联系人， Tentu bagaimana kita di dalam sebuah pelayanan yang besar ini untuk sehati sejiwa. 当然在这么重要、这么大的侍奉里，我们如何的一心一意？ Kami sebagai panitia mencoba mengakomodasi untuk teman-teman yang mempunyai kebutuhan khusus. 我们作为负责人，我们努力的去帮助那些有需要的人， Atau permintaan-permintaan khusus. 或者他们有特别需要的。 Nah, ini adalah sebuah hal yang sebenarnya indah dilakukan. 其实这些都是多么的美善美意 Dan 的， kita bersyukur semua boleh berjalan dengan baik. 让我们感恩一切都可以顺利的进 Dari 行。 tim PI yang berangkat bersama dengan rekan-rekan yang lain, 从宣教队他们开始去， ada juga rekan-rekan daripada Diakonia Sinode, 然后在国语堂大会里的一些同工， bagaimana kami boleh bersinergi satu dengan yang 我 lainnya. 们如何的一起合作？ Ketika pada waktu baksos, bakti sosial atau pengobatan gratis, 当我们在那边进行医疗的时候， beberapa teman-teman PI membantu 有 tim 一些 baksos. 有一些宣教部队的人帮助他医疗部队的。 Ketika tim baksos sudah selesai dan acara KKR berlangsung, 当医疗部队他们结束了，然后进行布道会， maka tim baksos membantu tim PI di Nama- dalam KKR. 医疗部队就在帮助宣教队， Satu harmoni yang begitu indah. 这么多么美好的合作。 Dan kita melihat Tuhan berkarya di dalam sebuah pelayanan yang besar ini. 然后我们在这侍奉当中，我们可以看到上帝的工作， Karena semua melihat bahwa tujuan kita ke sana melayani untuk menjangkau jiwa-jiwa. 因为我们可以看到我们在那里侍奉是为了可以把生命得救。 Betapa indahnya jikalau kehidupan kita sebagai umat Kristen, 如果我们成为基督徒的生活， kita boleh bersama-sama bersinergi satu dengan yang 我们 lain. 可以一起和其他一起的合作。 Kita lebih mengutamakan apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi gereja kita. 我们把上帝的旨意为先。 Belum lagi misalnya ketika saat-saat seperti ini kita akan memilih calon-calon majelis yang baru. 在这时刻，我们也要在选举新的执行人。 Kita diminta untuk mengumpulkan nama-nama. 我们被要求要聚集一些名单。 Kalau kita tidak memikirkan sebuah pemikiran yang jauh lebih besar untuk kepentingan yang jauh lebih besar, 如果我们没有把教会的事比别的事大的， kita bisa melakukan atau menyimpan nama-nama itu. 我们可能会把这些名单藏起来。 Kenapa? 为什么呢？ Karena ini pengurus-pengurus kita. 因为这是我们的同工。 Kalau misalnya pengurus kita diambil, kita sedorin 5 nama, 如果我们给了5个同工的名字， wah nanti pengurus saya nggak ada lagi. 那么我这里团契的同工就没了， Semua sudah jadi majelis. 所有的人都去当 Maka saya akan kerepotan. 执行人了，那我就会很麻烦。 Maka kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak sehati sejiwa. 所以其实我们是没有同心同意的人， Kita tidak melihat kepentingan yang jauh lebih besar yang Women Tuhan 没有- sedang bentuk untuk gereja kita. 我们没有看上帝更重要的旨意在这教会里。 Kita tidak menahan-nahan nama, 我们不要把名字藏起来， tetapi kita percaya Tuhan pasti akan mengirimkan nama-nama baru buat pengurus 但是 kita. 我们相信上帝会再寄给我们一些新的人。
Nah, biarlah melalui renungan firman Tuhan pada malam hari ini, 所以今天晚上的神的话语， sungguh-sungguh boleh mengajak setiap kita 使我们每一位 mengikuti teladan Kristus. 可以效法基督的榜样。 Paulus belajar melalui teladan Kristus. 保罗学习基督， Timotius Epaphroditus mengikuti teladan Paulus karena Paulus telah mengikuti teladan Kristus. 保罗和以巴弗跟随提摩太和以巴弗跟随保罗， Maka hari ini 所以今天 kita perlu belajar juga 我们也需要学习， untuk sehati sejiwa 来同心一意， mengikuti teladan Yesus Kristus. 效法基督的榜样。 Yesus Kristus yang taat kepada Bapa, 耶稣基督顺服圣父， maka kita pun juga boleh belajar taat kepada Kristus. 所以我们也要学习顺服基督。 Mari kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini. 主啊，感谢你，今天晚上我们已经听了你的话语， Ajar kami ya Tuhan untuk melihat kasih Tuhan yang begitu besar. 求你教导我们，可以看到你伟大的爱， Engkau taat kepada rencana Bapa, 你顺服圣父的旨意， turun ke dalam dunia, 来到世上， mengambil rupa menjadi seorang hamba, 道成肉身，成为仆人， bahkan taat mati di atas kayu salib. 甚至死在十字架上， Biarlah kami pun juga boleh belajar ya Tuhan 使我们也可以学习 untuk taat, 顺服， dan kami juga mau mengikuti teladan Kristus. 我们也要跟随基督的榜样。 Kami rindu hidup kami adalah hidup yang sehati sejiwa. 我们渴慕我们的生活都是同心一意的， Hidup kami sepikir, seperasaan dengan Kristus. 我们的生活与基督同心同意， Hidup kami sepikir, seperasaan juga dengan sesama kami. 我们的生活和其他人也同心同意。 Berkatilah ya Tuhan gereja kami. 求你祝福我们的教会， Jauhkanlah daripada perpecahan daripada gereja kami. 远离我们的教会一切分裂， Satukan setiap kami ya Tuhan. 使我们每一位都合一。 Jangan sampai si jahat yang mengambil kesempatan ini untuk memecah belah kami. 不要让魔鬼来分裂我们每一位， Tetapi kami adalah orang-orang yang sehati, sepikir, 使我们每一位都是同心一意的人，同心同意， dan bahkan kami adalah orang-orang yang teguh, 甚至我们也是坚决 yang taat, 可以顺服， dan bahkan kami adalah orang-orang yang rela mengutamakan kepentingan orang lain 甚至我们也要把别人的事为先， daripada kepentingan diri kami sendiri. 比自己的事。 Terima kasih ya Bapa. 感谢上帝， Dengar suruh doa kami. 求你听我 Yang 们的 kami 祷告， panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus 奉靠耶 Kristus. 稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。